Jadi untuk pengenalan pada malam ini, sekali lagi saya ulang, saya Muhammad Syukri bin Anwar selaku moderator anda tuan-tuan semua pada malam ini. Jadi dan bersama kita pada malam ini adalah saudara Muhammad Syafiq Al-Amin, iaitu para kita punya trainer pada malam ni lah yang akan handle kita punya topik pada malam ni. Jadi sedikit pengenalan untuk diri beliau. Saudara Syafiq Al-Amin ni dia seorang mobile app developer di Tasos Berhad. Dan untuk pengalaman dia boleh kata bertahan untuk pengalaman dia dalam bidang mobile apps development ni, dan pengalaman beliau dalam membangunkan mobile apps ni boleh tahan banyak dalam dekat ni mobile apps yang antara yang terbesar yang dia dah buat macam booking system lah banyak juga, and beberapa daripada pengalaman dia tu dia pernah buatlah juga apps untuk e-commerce. So sedikit banyak adalah pengalaman yang mungkin boleh dia kongsikan pada malam ni. Itu sedikit sebanyak untuk beliau. Jadi kalau ada sebarang soalan tentang diri beliau, tuan-tuan semua boleh tanya dia lah nanti. Jadi untuk malam ni apa yang kita akan lihat, jadi kita apa nak belajar, kita akan tengok 10 do and don't, iaitu apa 10 yang perlu dan yang tak perlu untuk seorang mobile app developer tu buat. Okay, jadi saya takkan cerita lebih lah. So kalau cerita lebih nanti saya pula yang akan handle malam ni, tapi saya akan serahkan kejap lagi lah kepada saudara Syafiq Al-Amin kita pada malam ni. Jadi sebelum tu saya minta saudari yang hadir pada malam ni untuk support lah kita punya YouTube channel dan juga TikTok Tasos Berhad untuk ni lah kita support. Jadi sebelum tu 29 partisipan, 29 peserta, jadi saya boleh serahkanlah majlis ni kepada saudara Al-Amin. Assalamualaikum, saya Al-Amin. Terima kasih kepada saudara Syukri Anwar, saudara yang saya hormati, selaku team leader kepada mobile developer dekat Tasos. So tanpa mengulangi masa lagi, saya akan terus kepada lupa share screen. Okay. Pada agenda kita pada malam ni lah, iaitu tajuk dia adalah 10 do and done untuk mobile app UI design. Okay. So untuk 10 do and done of mobile UI design ni adalah tajuk yang diberi kepada saya, dan saya so ini adalah table of content untuk program kita pada malam ni, iaitu why UI design is important, how to make a good UI design and get inspiration from existing design, dan juga Q&A lah. So kenapa UI design ini adalah penting? Kerana first, sebab the design will greatly affect how people see it. Sebabnya adalah dengan design tu akan memberi efek kepada user ataupun kita punya customer untuk melihat kita punya design aplikasi yang kita buat tu lah. So dengan design yang baik dapat memberi pengguna tu tak jemu untuk menggunakan aplikasi kita. So kalau bayangkan kalau kita buat design tu secara tak baik ataupun ala kadar, so akan efek pengguna untuk menggunakan aplikasi kita lah. So bagaimana nak buat good UI design ni? So bagaimana cara nak buat? So kita kena buat satu proper planning for the interface.
di mana kita kena buat research untuk interface yang kita nak buat. Sebagai plan, iaitu kita plan the type of interface yang kita nak design lah. Maksudnya seperti mana dekat gambar ini, di mana sebagai contoh lah, dekat atas ni kita nak buat apa, dekat gambar kedua ni nak buat apa interface, apa UI yang kita nak bagi atau apa UI yang kita nak design. So kat sini bila kita plan dengan betul, so maafkan saya lupa, sebelum kita buat plan kita kena tahu apa UI, apa app yang kita nak buat. So bila kita tahu app yang kita nak buat, so kita akan tahu nak design aplikasi ni yang mana. Sebagai contoh, kita nak design e-commerce, UI dia macam ni. So kalau nak design dia punya game macam ni. Untuk design transaction, app, membership ataupun lain-lain aplikasi, apa yang kita nak letak dekat kita punya aplikasi ataupun macam mana kita nak design untuk UI itu. Okay, so poin nombor 2 adalah kita kena pastikan kita punya interface tu adalah simple. Tak perlu terlalu terlalu advance ataupun terlalu fussy ataupun terlalu berserabut. So kita kena make sure kita punya UI yang kita design tu atau UI yang kita rancang tu untuk buat aplikasi yang kita nak buat tu adalah simple, di mana kita kena elakkan elemen-elemen yang tak perlu dan clear, menggunakan language yang clear. So sebagai contoh interface yang kita nak buat tu perlulah lebih mudah untuk dilihat dan maafkan saya, lebih mudah untuk dilihat dan senanglah. Sebagai contoh untuk interface yang digambar ke sebelah kiri saya ataupun di sebelah kiri skrin. So dekat sini dia seolah-olah tak berapa jelas. So user perlu tengok ke kiri, scroll ke kanan untuk melihat dia punya interface berbanding dekat gambar sebelah kanan. So memberi direct contact pada user untuk untuk melihat UI yang kita design. So ini dia adalah lebih simple. So lebih direct dan dan lebih jelas lah untuk user tu melihat apa benda ni yang cuba disampaikan untuk aplikasi itu untuk deliver kepada user. So seterusnya adalah strategi ketiga adalah use color and texture yang kombinasi color dan juga text dan juga sebagai combination color and contrast. Maksudnya tak perlu menggunakan color yang bersesuaian dan juga tak perlu dan elakkan menggunakan color yang tak matching lah untuk dia punya design. So sebagai contohnya adalah dekat sini, gambar ini menggunakan dia punya gambar agak kabur dan dia punya ni tak berapa tak berapa jelas lah untuk gambar sebelah kiri ni. Maksudnya kalau kita tengok kan, yang ni logo dia ni, icon bag ni kat sini walaupun betul tapi macam tak berapa kemas dan juga dia punya teks dekat sini tak berapa, nampak macam kecil lah. Maksudnya payah nak tengok ataupun sukar nak lihat lah dia punya teks ni. So macam kecil. So kalau dibesarkan sikit ke dekat sini icon ni, maksudnya kecilkan sikit untuk yalah, dekat sini besar, dekat sini kecil. So macam tak matching lah. Kalau maksudnya kalau dia standardize kan, maksudnya size dia ni hampir sama tu macam okey sikit lah untuk dia punya size dekat sini. Sebagai macam contoh dekat bawah ni
Dekat sini sepatutnya besar sikit sebab yang ni adalah apa nama ni, yang maksudnya title untuk apa nama ni, gambar ni. Kan ini adalah apa dia. So dekat sini tak perlulah sama besar dengan yang ni. Maksudnya dekat sini kecilkan sikit lah. Maaf lah saya macam 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 menyalahkan je pula kan. Tapi sepatutnya macam tu lah, sedikit lebih kecil. Sorry, apa dia? Maknanya sedikit pemilihan dalam warna tu mainkan peranan lah ya untuk kita punya designing dalam aplikasi moda alih ni ya. Maknanya okey, saya faham tu. Okey, saja nak mencelah. Okey, boleh sambung lah. Okey, Syafiq Alami. Sorry. Kenapa tak boleh buka? Okay. Hello, test. Oh, tadi tak boleh nak buka mic. So, sorry. So, seterusnya macam kalau compare dekat sebelah kanan ni, dia punya macam UI tu macam agak macam apa? Kena lah dengan dia punya design. Maksudnya macam walaupun background dia warna hitam, tapi dekat sini macam cerah dan sini macam nampak macam apa nama ni? Kena lah dengan dia punya interface ataupun kombinasi color yang dia pakai. So itu lah untuk dekat sini, point ketiga. So kita pergi ke point nombor 4. Maksudnya think about the default. So maksudnya dekat sini kita pakai user familiar icon dan simbol ataupun color for the interface. Maksudnya kita pakai icon-icon yang apa? Yang standardized. Maksudnya yang maksud kat sini janganlah macam icon loceng, icon bell digunakan kepada biasa icon bell ni digunakan kepada notification. Jadi kita pakai icon bell ataupun icon loceng tu dia letak kepada apa nama ni, message ataupun check with the apa nama tu, feedback ataupun check with the show apa nama ni, with the system support. So maksudnya macam tu lah. So icon tu kena betul lah, ditempatkan di tempat yang betul. So dekat sini macam kat sini main ni dia pakai gambar hook macam rumah macam tu. So macam okey lah, nampak macam kita faham benda tu. Kat sini home. So yang kita faham search, statistik, more. So dia punya icon ni adalah standardized. So sekali tengok kita terus faham icon ni untuk tujuan apa, untuk penggunaan apa. Jadi apa yang saya faham kat sini maknanya kalau kita guna, contoh kita nak buat satu menu khas untuk notifikasi tu, maknanya kita guna macam loceng lah ya. Kalau kita guna ikon rumah tu macam tak kena lah ya. Betul ke? Yang saya faham macam tu? Sekejap, apa? Kau jelas. Maknanya kalau kita nak buat menu, so takkan kita guna ikon rumah kan untuk kita buat menu, betul? Macam tu lah. So mana kita perlu fikirlah apa yang adat untuk satu perkara lah. Saya faham? Yes. Betul. Cik Syukri. Dia macam icon tu kita kena pilih untuk yang standardized lah, yang biasa diguna oleh oleh semua orang. So macam tak adalah apa nama ni, icon ni macam kita ikut suka hati kita nak pakai icon. Contoh icon rumah ni kita letak dekat search. So macam bayangkan sekali kita sebagai user untuk first time tengok kita punya app, kita tekan rumah tu, tiba-tiba keluar search, so nak cari rumah siapa kan, macam tu. So macam tu lah. So menggunakan icon bersesuaian dengan interface ataupun interface yang kita nak tunjuk dekat user. So seterusnya, boleh saya pergi ke seterusnya? Ya.
Okay, ada soalan tu daripada Tuan Syam. Mungkin saya boleh serahkan pada Saudara Alamin untuk jawab soalan ni. Apa dia? Ada yang bertanya di ruangan chat tu. Okey, boleh. Dia tanya, dekat website mana ya nak cari icon pack? Cari Menurut icon penggalapan Saudara Alamin, kat mana ya Tuan jumpa ni Okey, kalau website yang macam boleh cari icon pack tu? okey, kalau yang macam dekat Flutter kita ada macam dah ada built-in icon kan, di mana tak silap saya dekat Flutter dekat situ macam kita tak boleh pakai, di mana kita pakai biasa adalah sekejap ya. Tak silap saya kita pakai Cupertino icon. Cupertino, sekejap saya cek lagi kat sini. Flutter Cupertino icon. Di mana package ni dah diinstal siap semasa kita buat situ apa nama tu aplikasi yang kita bina lah. Maksudnya semasa kita apa nama tu run first, di mana kita run first app tu, aplikasi tu dah disediakan itu Cupertino icon untuk aplikasi untuk penggunaan dalam Flutter, di mana di situ ada aplikasi apa nama tu icon yang biasa digunakan lah, yang apa nama ni, yang common lah, yang default, maksudnya macam icon search, icon home, maksudnya icon-icon yang tak terlalu advance lah, maksudnya icon yang common lah, yang paling apa nama basic lah untuk digunakan, maksudnya macam icon back, icon home, macam tu. Macam mana terangkan lah, macam tu lah kot. Harap menjawab soalan untuk saudara apa tadi, Tuan Syuk? Saudara Syam. Okay. Okay. Okay, sedikit tambahan untuk itu apa yang ikon yang kita boleh dapat daripada Flutter tu sendirilah, iaitu Cupertino punya material dan juga material punya lah, iaitu khas untuk Android punya style. Jadi bagi yang saudara, saya fahamkan tanya di mana website yang kita boleh dapatkan icon pack ni ya. Jadi untuk website tu yang saya tahu, salah satu dia contoh dia flat di icon 8 dan banyak lagi lah. Kalau senang, tuan-tuan semua boleh cuba search je icon pack, so dia akan top 5 atau top 10 icon pack je, so akan ada suggestion dia. So yang famous je adalah Flaticon lah, Flaticon, icon 8. Jawab ke soalan saya tadi, Tuan Syam? Icon pack. Okay. Kalau menjawab, kita boleh tersambung lah. Okay. So, okay, saya teruskan ya. Macam mana? Okay. So, langkah kelima adalah design with real data. Maksudnya kita menggunakan data yang memberi maksud ataupun data yang ada makna lah semasa kita design. Sebab di mana kalau kita design dengan real data, kita akan macam sebagai contoh, kita hanya bekerja sebagai design saja menggunakan aplikasi lah, sebagai contoh Figma dan sewaktu dengannya. So kalau kita bekerja untuk buat design saja, kita perlu menggunakan design with real data. Di mana sebagai contoh, kalau kita pakai di sebelah kiri, gambar sebelah kiri ni, kita design macam ni. So kita hantar kepada developer. Apa yang developer faham dengan kat sini, apa yang kita nak sebenarnya dekat sebelah kiri ni. Maksudnya produk ni AKS HDKH, apa benda ni. So maksudnya boleh menjadi clash lah dekat mereka yang design dan juga untuk yang developer team. So berbanding kat sebelah kanan, kita bagi terus apa produk yang kita maksudkan. So dekat sini, dekat design sebelah kanan ni, dia punya design adalah menggunakan data first, dan data itu memberi makna. So produk ni adalah ketik sofa, peti sejuk, dan lain-lain lah. So di mana data yang dia guna adalah memberi makna untuk dan kita pun mudah faham sebagai seorang developer untuk buat untuk build dia punya app lah. So boleh saya teruskan? Okay. So seterusnya, organize step ke-6 adalah kita boleh organize kita punya interface.
di mana kita perlu buat satu interface yang senang untuk dibaca atau dilihat, that put control close to the content they modified. So maksudnya kita menggunakan interface yang senang untuk, yang kita organisekan interface kita tu untuk senang dibaca dan dilihat. Maksudnya, sorry, terkabut kat sini. Okay, maksudnya dekat sini, interface kita ni tak perlu, sebagai contoh, sebelah kiri ni, kita punya interface macam berserabut. Maksudnya dekat atas ni metrik, English, Celsius, Fahrenheit. Walaupun kita punya content kat sini, maksudnya jelas kan, maksudnya dekat sini edit untuk setiap satu, walaupun agak jelas, tapi kalau kita put kata edit ni dekat atas, maksudnya lebih senang bagaimana gambar sebelah kanan, di mana user boleh klik edit kat situ untuk edit dia punya setiap, untuk semua dia punya interface tu, maksudnya untuk setiap item tu. So dekat situ bagi saya personally, saya tak tahu orang lain, maafkan saya. So bagi saya, dia punya interface sebelah kanan ni adalah lebih senang lah, ataupun lebih mudah untuk user gunakan. Mana sebelah kanan, bila dia letak edit setiap satu interface macam tak berapa cantik. So berbanding sebelah kanan lah. So macam lebih jelas dan lebih teratur lah untuk user, dan lebih membagi user friendly sikit lah. Itu bagi pandangan saya lah. So bagi pandangan tuan-tuan, saya mohon maaf kalau bercanggah lah. So saya teruskan kepada poin seterusnya. Poin ketujuh adalah ada soalan daripada saudara Hati Hamid. Nanti ada rakaman ke? Maaf, nak sangat belajar tapi ada urusan sikit akhir. Terima untuk makluman semua. Mungkin saya lupa dah cakap tadi. Jangan risau, kita uji sesi pada malam ni memang kita recorded. Jadi hasil dari rakaman tu kita akan share semula lah untuk pada peserta yang mendaftar dan hadir pada malam ni. Jangan risau. Ya, okey. Boleh sambung. Okay. Seterusnya adalah poin ketujuh adalah touch control. Touch control maksudnya use element, UI element that are designed for touch gesture to make interaction with your app feel easy and natural. Maksudnya kita meletakkan design app tu, design dalam kita punya design tu, kita punya untuk mengelakkan touch mistake ataupun biasa orang panggil macam ghost touch lah, tersilap touch apa semua tu kan. So macam contoh gambar sebelah kiri, apa yang saya maksudkan tadi adalah sebagai contoh gambar sebelah kiri, kita punya design tu agak rapat antara ikon sebelah ikon love dan juga ikon love atau ikon favorite dan juga ikon upload ni, ataupun apa, saya tak pasti. Biasa ada satu lagi, saya lupa sekarang dia punya penggunaan dia. So bila letak macam ni, bila kita jari macam jari kecil, okey lah. Kalau macam jari besar, macam saya rasa jari saya agak besar sikit, bila touch akan miss touch. Maksudnya bila sentuh tu tersentuh di tempat lahir. So agak bahayalah untuk, atau agak tak proper lah untuk design macam ni. So kalau boleh kita elakkan lah untuk design secara rapat macam tu. Seeloknya kalau tak silap saya sekitar 44 pixel jarak dia antara kedua app. Kedua ni, icon itu adalah lebih baik lah. Tapi berbeza pula untuk macam coffee ni, sebagai contoh yang ni kan, untuk back kepada screen sebelum. Yang ni kebiasaannya adalah satu function untuk back kan. So macam kalau letak coffee macam tak nampak kan, kalau kita letak kat sini back, dan coffee ni kita ganti dengan kataan back. So dia macam satu function untuk kembali kepada screen sebelum tu. So kalau macam yang ni okey lah untuk letak rapat secara dekat. Tapi kalau macam yang ni, dua function yang berlainan, so kita perlu letakkan jarak sikit lah antara tu untuk mengelakkan berlaku mistouch oleh user. So okey, ada info daripada moderator. So saya serah kepada Tuan Syuk. Okay, sikit
inilah saya nak komen sikit lah untuk ni. Saya rasa itulah saya setuju dengan point saudari tadi sebab macam kalau kita perasan ada orang-orang tua kita, macam ayah saya sendiri, pakcik saya sendiri pun, diorang nak bandingkan saiz jari diorang dengan kita tu macam lain kan. So jari diorang macam besar. Jadi macam saya nampak diorang selalu macam susah untuk tekan button ni. Jadi pentinglah untuk kita jaga macam mana kita nak control kita punya gesture-gesture atau butang-butang ni kan. So kita kena bagi jarak, faham? So mana macam patutnya kita nak tekan benda lain tapi kita tekan benda lain. So itu macam betul jugalah, itu macam satu Yes. poin penting lah untuk sebagai mobile app developer ni untuk terapkan. Ya, selain orang tua macam orang yang mempunyai jari besar lah kan. So macam mismatch kan. So, boleh saya teruskan? Jadi ada satu soalan dari Tuan Syam, macam mana kita nak tahu pemilihan color yang kita pilih tu betul atau tidak ya? Sesuai. Okey. Ya. Sebenarnya Saya jawab ke Tuan? boleh, tapi sebenarnya ada soalan ni ada dekat poin yang hampir terakhir. Tapi bolehlah saya share sikit pemilihan color yang kita rasa macam sesuai. Apa nama soalan tadi macam pemilihan yang kita pilih tu betul atau tidak kan? So pemilihan tu kita boleh first thing first kita boleh tengok apa nama ni design-design yang orang dah buat. Maksudnya kita mengambil contoh aplikasi-aplikasi yang apa nama tu yang mudah untuk kita lihat lah. Sebagai contoh aplikasi macam yang common kita pakai sehari-harian macam Facebook ataupun Meta kan sekarang kan, Instagram ataupun aplikasi yang common lah macam TikTok apa semua kan. So dia punya pemilihan color tu macam mana? Maksudnya dekat color apa nama tu? Dekat color dia yang ada perkongsian daripada mereka yang buat aplikasi. Maksudnya dekat apa nama tu? Macam dekat dekat macam contoh kita lihat pemilihan warna tu dengan okey saya tukar balik jawapan contoh kita masuk dekat grup dekat Facebook macam contoh kita ada UI UX designer dekat Facebook, dekat apa nama ni dekat IG, TikTok dan sebagainya, ada orang yang selalu share dia punya color dia punya design, aplikasi yang dia design. So kita boleh ambil contoh dekat situ pemilihan color yang bagaimana yang sesuai dekat situ lah. So saya harap boleh dapatlah kot menjawab. Sebab color ni kan dia macam subjektif tau. Macam contoh, ada orang macam kita lihat hitam dengan merah tu masuk ataupun mesh. Tapi ada setengah orang dia tengok hitam dan putih adalah lebih menarik kan. So macam color ni macam subjektif jugalah. Tapi jangan, walaupun dia subjektif tapi jangan terlalu kita pakai color tu nampak macam combination tu macam pelik. Faham tak? Walaupun dia macam dia subjektif tapi kalau kita menggunakan color tu secara tak sesuai macam nampak macam pelik macam. Okey, faham. Jadi maknanya kita kena tengok kesesuaian lah. Contoh, mungkin saya ada tips lain yang mungkin saya boleh kongsikan. Mungkin kalau kita nak buat satu apps tu atau kita nak buat apa-apa jenis bangunan software, operation mana-mana pun, kita mesti akan first kita mesti akan ada klien atau company ataupun business yang akan nak buat benda, nak bangunkan operation tu kan. Jadi kita kena tahu kemahuan dia tu macam mana. Contoh macam kita ambil contoh satu company tu ada satu logo kan. Contoh logo tu warna merah ke. Jadi kita mungkin akan perbanyakkan warna merah atau warna yang berkaitan dengan logo tu lah untuk kita sesuaikan. Kita blendkan color untuk apps tu dengan color logo tu. Dan color ni atau warna ni adalah satu seni jugalah. Jadi kita kena banyakkan tengok ilham daripada orang lain dan juga tuan-puan semua kena boleh belajar sikit daripada psychology of colour lah, iaitu sebab setiap warna ni dia ada melambangkan maksud yang tersendiri lah. Jadi macam warna merah dia ada maksud tersendiri. Contoh saya bagi contoh satu, warna hijau. Hijau tu melambangkan
satu maksud sukses kan. Jadi kita gunakan warna hijau tu untuk kita buat button sukses atau accept atau submit. Contohnya macam itulah. Jadi menjawab ke soalan tadi, Tuan tadi? Kalau tak menjawab, boleh beritahu. Di sini tu kita teruskanlah, Tuan. Terima kasih Cik Syuki untuk sampaikan dengan lebih jelas lagi. So macam tu lah. Macam color tu lebih apa nama tu relate dengan dia punya branding lah juga kan, untuk menggunakan aplikasi warna tu. So harap apa nama tu menjawab untuk soalan tadi. Cik apa nama? Okay. So saya teruskan Okay. So untuk poin ke-8 adalah menggunakan image yang high quality. Maksudnya pemilihan gambar untuk sesuatu produk, macam contoh untuk buat e-commerce aplikasi kan. Kita perlu menggunakan apa nama tu gambar yang jelas, gambar yang mempunyai satu standard yang lebih apa nama tu tak kabur lah, ataupun gambar tu yang lebih clear lah untuk dilihat oleh user. Sekali pandang tu, wah ini produk A. Macam contoh saya ambil sebagai contoh gambar Mona Lisa. Kalau kita letak gambar yang kabur ataupun gambar yang tak jelas macam gambar sebelah kiri ni, orang akan tanya-tanya, ini produk apa? Ini gambar apa kan? So macam orang akan tanya-tanya, produk ni apa dia? Kan beli macam contoh lah e-commerce kan, beli barang order, barang sampai lain kan. So macam tu lah. So macam pemilihan gambar tu perlu lebih jelas lah untuk design dekat produk tu. So saya teruskan ke poin 9. Untuk poin ke-9 ni relate dengan soalan yang sebelumnya. Maksudnya untuk setiap design kita buat, kita boleh tanya ataupun minta pendapat daripada kita punya, mungkin team member, staff atau kawan, kalau tidak pun kawan, untuk tahu kita punya design ataupun pemilihan color warna tu sesuai ataupun tak dengan apa nama ni, bersesuaian ataupun tidak. So kita kalau dengan team member dekat office ni ataupun staff ni, kita macam kalau kita tengok macam dia orang busy kan, kita perlu tanya lah ataupun buat find a session lah dengan dia orang untuk minta pandangan tentang aplikasi yang kita buat. So dengan itu kita boleh dapat lah pandangan yang benar lah untuk aplikasi ni, dekat mana kombinasi color ni betul ataupun tidak, ini sesuai ataupun tidak. So kat sini kalau lah team member, staff atau kawan kita dekat office ataupun dekat luar tak mampu untuk memberi ataupun jawapan dia orang tak puas, tak memberi kita rasa puas untuk jawapan yang dia berikan, kita boleh berguna dekat Facebook lah, pergi dekat Facebook, dekat mana-mana apa nama tu grup yang bersesuaian. Jangan masuk dekat grup rumah tangga ke atau grup Shopee jual apa hari ini, jual apa hari ini, so kita share benda ni. So grup yang bersesuaian. So sebagaimana Encik Muhammad Azizul Hakim ni buat lah. So seterusnya saya pergi ke poin seterusnya adalah provide a seamless experience. Maksudnya ensure aplikasi yang kita design tu give same experience for different size of display device. Seperti yang kita tahu, mobile device ni ada bermacam-macam size. Ada tab, ada phone pun ada yang 6 phone ada yang besar, ada yang kecil kan. So kita kena pastikan kita punya design ni bersesuaian dengan semua device yang user gunakan. So dekat sini ada sedikit contoh lah untuk brand Apple punya produk lah. Sebagai contoh macam iPad ni saiz yang berlainan. So dekat sini kita kena ensure lah kita punya produk ni boleh digunakan dekat pelbagai saiz device. So seterusnya adalah sedikit sharing lah. Maksudnya get inspiration from existing design. Maksudnya sebab kebiasaannya kita akan start dekat membuat atau mencipta sesuatu UI yang menarik untuk kita punya app. So get inspiration from the existing design. Boleh cari dekat aplikasi yang kebiasaannya orang
yang biasa orang buat lah. Apa? Untuk mendapat inspirasi untuk desain yang kita nak buat. So macam tu lah. So tak adalah kita macam start tiba-tiba dekat apa nama ni, dekat pemilihan warna, pemilihan apa nama ni, container ke apa semua kan, ataupun kita punya design tu macam old school ataupun tak menarik. Macam tu. So itu sajalah daripada presentation untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Untuk presentation untuk tense good UI and bad UI design. So itu saja perkongsian untuk yang ini. So seterusnya kita ada lagi saya serahkan majlis kepada Cik Syuk untuk sesi soalan Q&A. Okay, terima kasih Saudara Alamin. Jadi banyak penerangan yang dikongsikan tadi. Jadi saya suka di point yang last tadi yang dia kata pasal get inspiration from existing design. Saya rasa betul sebab kalau kita design apa-apa pun kita tak setiap masa kita akan ada idea. Tak setiap masa kita akan dapat ilham tu macam kita nak buat. Jadi kita kadang-kadang tak selalulah kita ada masanya kita akan dapatkan ilham pada design lain lah. Atau kita terutamanya pada tahap yang permulaan lah macam beginner. Yang kita awal dulu kita memang tak ada idea nak buat kan. So kita akan cari ilham pada design dah ada. Jadi soalan daripada saudari Lisa, ada contoh UI design tak? Kita menjawab soalan ni, nanti kita akan tunjukkan design Figma lah. Tahu ke Figma tu apa? Tak tahu tak? Nanti saya minta Tuan Alamin terangkanlah Figma tu apa. Okay, Cik Syuk. Terima kasih. Apa nama soalan dia apa ni? Macam mana nak tahu aplikasi tu, apa nama tu, macam mana kita nak setting interface ke device tertentu kan. Maksudnya kita boleh apa nama menggunakan satu okey, kita terus kat Figma dulu sebab permintaan ini. Okey, so kat sini macam design dekat apa nama ni untuk authentication ataupun sign in lah, biasa kita panggil macam login, register, reset password, macam forget password kan. So dekat sini macam ni adalah untuk perkemaskan design lah, maksudnya dekat sini dia macam jelas lah kombinasi dia. Dekat sini tulisan dia besar sikit dan ni kecil, dan ni macam jelas lah, dia macam memberi efek pada satu developer punya site. Dia akan tengok benda ni, okay, ni untuk benda ni, yang ni untuk benda ni. So macam jelas lah, dan perlu lebih macam maksudnya detail lah kita punya design macam tu. So kat sini pun macam apa nama ni, memberi makna atau design tu bermakna lah, dan menggunakan geodata. Maksudnya dekat sini dia letak gambar macam ni, ikon ni apa dia. So dia bagi makna kepada apa design punya apa nama ni, ruang kolom yang disediakan kat sini. Maksudnya kat sini user perlu enter your full name kat sini. So dari segi dia punya site, okay, yang ni dia nak enter your full name. So dia buat platform field lah. Tak ada lah kalau macam contoh dia letak enter your full name kat sini. So dia pun rasa macam yang ni agak dia tu macam agak-agak je lah kan. Okay, dekat sini mungkin password ke. So macam salah lah kan kat situ kan, macam tak maksudnya tak sampai lah kan. So macam tu lah. So kat sini reset password, tu lah. Ni verification code, maksudnya dia macam memberi makna lah dekat user, dekat berapa second password kat sini. Ada soalan daripada Tuan Kamarul Sabri, dia kata berkaitan poin nombor 10 tadi ya. Saudara tadi poin nombor 10 tadi berkaitan apa ya? Setting interface untuk device tertentu.
Jadi yang saya fahamkan untuk setiap kita bangunkan aplikasi mobile ini, mudah ini memang akan ada satu cara kita nak buat apps kita tu responsif. Dia akan ada satu kod lah, ada kod-kod yang kita bila tuan akan belajar mana-mana framework pun dia akan ada cara macam mana kita nak jadikan kita punya design tu atau kita punya blok-blok dalam interface tu semua akan mengikut saiz-saiz screen yang berlainan lah. Itu kena belajar lain dalam Flutter atau apa-apa. Macam untuk kita di Tasawuf Penyebahan ni kita gunakan Flutter framework lah. Jadi untuk lain framework, lainlah cara dia.